Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi dalam perbincangan Siti 101. Prinsip-prinsip asas Islam. Kali ini kita akan bincangkan tentang apa sih keistimewaan Islam dalam konteks kita bercakap tentang tasawur Islam itu sendiri. Dalam kita bercakap tentang keistimewaan Islam itu sendiri terbagi kepada 6 perkara. Pertama, dimulai dengan perkataan yang disebut sebagai Robbaniyah. Okey. Kalau kita bercakap tentang Robbaniyah ini, maknanya perkataan Rabb itu adalah zat yang kita sembah itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang Allah beri pada kita ini semuanya diberikan khusus kepada manusia dan juga alam ini dan juga serta makhluknya. Apabila Allah bagi kepada kita ini, maka disebut seolah-olah macam sebuah acuan. Acuan itu kalau kita lihat dalam konteks gelanggang ataupun dalam konteks ruang lingkup, maka ruang lingkup itulah yang dikatakan sebagai dimensi yang kita kena jalani. Ataupun dalam perspektif iaitu kita terpaksa akur dengan keadaan yang Allah telah tetapkan kepada kita. Kalau Allah jadikan kita lelaki, maka kita perlu menjadi lelaki yang betul-betul sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang akur dengan perintahnya. Kalau Allah takdirkan kita sebagai seorang wanita, maka kita lalui dalam bentuk keadaan sebagai seorang wanita. Jangan ada pernah dalam diri kita protes untuk kata Allah tidak adil kepada aku. Tidak boleh. Maka dalam hal ini acuan dan gelanggang yang Allah telah ciptakan kepada kita, kita kena akur. Dalam bentuk akidah, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk peraturan, baik dalam peraturan hukum dan sebagainya, ataupun dalam keadaan Allah ciptakan dalam kita fitrah. Contohnya, malam Allah jadikan kita untuk rehat. Siang dijadikan tempat kita untuk mencari rezeki dan sebagainya, belajar dan sebagainya. Maka kita kena lalui benda tersebut. Jangan ada kita rasa lelah dan menyesal hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, kerana Allah telah memilih kita menjadi insan yang dikatakan sebagai makhluk yang yang mana Allah bagi amanah kepada kita untuk kita lalui tersebut. Kemudian yang kedua, kita bercakap tentang syumul. Apa maksud syumul? Syumul itu lengkap. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa sahaja keperaturan hidup dalam dunia ini amat lengkap, yang terdapat dalam konteks Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ia amat luas, ia amat lengkap. Baik kita lahir dalam dunia ini, bahkan daripada kita benih daripada ibu dan bapa kita, bermula daripada itu sehingga kita wafat atau kita mati, kemudian kita dibangkitkan semula, ataupun dalam alam kubur diceritakan secara detail, dan bahkan kita pada waktu Yaumul Ba'ats, waktu kebangkitan kita, maka Allah ceritakan. Sebab itulah ajaran ini lengkap daripada dunia hingga akhir. Dunia hingga akhir akhirat itu sendiri, iaitu apakah final kita syurga ataupun neraka. Dan kelengkapan ini juga boleh kita cakap sebagai lengkap dari segi aspek tuntutan fizikal dan juga spiritual. Tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala menyeksa kita dalam bentuk fizikal. Kerana apa? Allah jadikan kita ini dan peraturan itu fitrah, sesuai dengan keadaan yang Allah jadikan dalam keperaturan Allah Subhanahu Wa Taala bentuk Al-Quran maupun hadis Nabi ataupun alam ini. Bayangkan kalau kita tidak tidur di sebelah malam, apa akan jadi? Ataupun kita tidur di sebelah siang, apa akan jadi? Ataupun kita tak nak makan sepanjang 1 bulan, apa akan jadi? Tentulah apa yang ada pada fizikal kita, dalam bentuk kita memenuhi ruang fitrah yang Allah jadikan. Sama juga dalam bentuk spiritual dalaman itu sendiri. Maka Allah jadikan pelbagai perkara, iaitu dengan kita dihadirkan dengan wirid dan zikir, kita berdoa kepada Allah agar menyuburkan hati kita ini daripada lelah melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Kemudian
syumul juga Allah jadikan uniknya apabila kita melakukan perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu ataupun peraturan yang diminta oleh Allah Subhanahu, maka kita akan dapat pahala. Dan sebaliknya kalau kita melanggar peraturan Allah, kita bejat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat dosa. Maka ia dianggap syumul, sempurna. Kalau sekiranya kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang menyalahi apa yang Allah tetapkan pada kita, maka tidak ada letak nia dosa di situ. Apa akan jadi pada manusia? Manusia akan memberontak. Manusia akan membenci di antara satu sama lain. Karena apa? Tidak berlaku keadilan di situ. Maka Allah tetapkan pahala dan dosa itu karena Allah adil kepada manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang disebut sebagai seimbang ataupun tawazun. Islam ini amat comel. Islam ini amat cantik. Kenapa? Ia mengajar semua dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Bukan saja dikejar iaitu akhirat semata-mata. Tidak. Tapi Allah minta kepada kita untuk kita layan kehidupan dunia ini. Tetapi layan kita hidup dunia ini ada batasannya. Kita tidak boleh melampaui batas. Kita tidak boleh melalui yang namanya melanggar norma ataupun fitrah yang Allah bagikan kepada kita dalam dimensi kehidupan di dunia ini juga. Maka keseimbangan itu perlu. Baik keperluan kita di dunia maupun juga di posisi yang lain, iaitu kehidupan kita di akhirat nanti, iaitu bermula di alam barzah. Kita nak senang di alam barzah, maka kita kena baik di alam dunia ini. Kalau kita nak baik di alam akhirat nanti, iaitu syurga, maka kita perlu kepada kebaikan di dunia ini untuk kita dapat melalui jabatan titian sirat yang akhirnya nanti kita akan masuk ke dalam syurga. Dari sekecil-kecil hal sehinggalah kepada yang besar, Allah mengajar kepada kita perlunya ada keseimbangan, jangan telah melampaui yang nama batas yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kemudian kita beranjak pula kepada yang keempat, iaitu keistimewaan Islam bersifat praktikal. Ajaran yang boleh dilaksanakan pada setiap masa dan tempat. Kalau sekiranya ada dalam keadaan yang terpaksa seperti uzur, darurat dan sebagainya, maka ada pengecualian. Contohnya dalam ketika mana perempuan dalam keadaan haid, maka dikecualikan untuk melakukan amal ibadah seperti apa? Solat dan juga puasa. Kalau dalam keadaan sakit, baik lelaki maupun perempuan, maka boleh ditunda untuk kita qadakkan pada waktu kita dalam keadaan sihat. Maka apa saja keperaturan hidup yang Allah bagikan kepada kita ini amat cantik. Kerana apa? Dia bersifat praktikal, reality. Dia tidak menyempitkan kehidupan manusia. Bahkan kalau kita lihat contoh puasa itu sendiri, sebenarnya Allah bukan menghadkan kita untuk tidak makan sehari suntuk, tidak, tetapi untuk merehatkan perut kita daripada setiap hari kita makan. Maka Allah perintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan sebulan, dan diminta untuk kita melakukan puasa sunat pada hari Isnin dan juga hari Khamis, ataupun puasa-puasa sunat yang lain untuk kita merehatkan perut kita daripada melakukan aktiviti dalam perut kita itu, melakukan proses penghadaman perut, karena perut juga perlu ada rehatnya sendiri. Kemudian yang seterusnya kita bercakap tentang Islam ini amat tinggi nilainya. Tidak dapat dibandingkan dengan sedikit apapun. Saya nak ulang sekali lagi. Tidak mampu dibandingkan dengan sedikit apapun. Karena Islam itu amat mulia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala hanya meredai Islam sebagai pegangan hidup. Dan tidak ada falsafah dan pegangan kebudayaan yang lain yang mampu untuk menandingi ketinggian Islam itu sendiri. Tapi saya sedih, saya berduka cita kerana ada di kalangan umat Islam segelintirnya masih tidak percaya dan tidak yakin dengan ajaran Islam yang amat tinggi nilainya. Satu contohnya apa? Iaitu ada kalanya kadang-kadang kita ada sebahagian tidak mahu melakukan solat, sedangkan solat itu dituntut setiap hari untuk kita melakukan solat. Maka nilai inilah yang kadang-kadang kita tahu bahawa ajaran Islam itu tinggi, tetapi kadang-kadang kita engkar, kadang-kadang kita leka, kadang-kadang kita merasakan bahawa
nanti kita ada peluang lain untuk kita melakukan. Ingat bahawa kehidupan dan kematian kita ini, kita perlu ingat bahawa kita tidak tahu bila titik kematian kita. Maka kita perlu amalkan terus apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ingat tu. Kerana bukan mudah untuk kita nak melalui kehidupan kita ini, melainkan kita taat dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, itulah ajaran Islam ini istimewa. Tidak dapat dibandingkan dengan falsafah yang ada di barat sekalipun, maupun yang berada di Jepun. Tidak mampu menyaingi apa yang terdapat dalam Al-Quran yang begitu tinggi mulianya, dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Ia memang ajaran yang amat tinggi, yang tidak mampu dicakna oleh pemikiran yang amat dangkal, walaupun dalam keadaan bentuk falsafah dan pegangan kebudayaan yang lain. Kemudian yang terakhir, iaitu ajaran Islam ini keistimewaannya iaitu apa? Universal. Apa maksud universal? Iaitu alami. Iaitu sesuai dengan fitrah manusia itu. Sesuai dengan penciptaan manusia itu sendiri. Apa sahaja gelanggang seperti mana saya katakan tadi, dia tidak menekan, dia tidak menyebabkan manusia itu sengsara, tidak. Tetapi bahkan kalau dianggap sebagai ujian ataupun apa saja, ingat, ia merupakan pengukuran keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya bala bencana, sakit, wabak dan sebagainya. Ingat bahawa itu merupakan ujian kita oleh Allah, ujian kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah uji kepada kita sejauh mana keimanan dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam sudut yang lain, Allah menciptakan kepada kita ini sejajar dengan apa yang Allah tahu, bahawa titik kekuatan dan titik kelemahan manusia sesuai dengan fitrah alam yang Allah jadikan. Sebab itulah salah satu juga iaitu sesuai dengan fitrah alam semula jadi ini. Fizikal, biologi manusia itu sendiri sesuai dengan alam ini. Baik, itu dah ada dipanggil body clock. Apa maksud body clock? Iaitu badan kita ini mesra dengan keadaan alam semula jadi kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan, bila kita berada di luar negara, kita flight daripada Kuching, contohnya kita pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke London. Bila kita berubah dalam keadaan sedikit, dalam perubahan jam yang kadang-kadang berbeza, sampai 8 jam, 9 jam, kita akan merasakan rasa kepelikan. Sebab badan kita ini belum lagi sesuai dengan waktu yang ada di sana. Tetapi ingat, selepas 1 hari ataupun 2 hari, badan kita mampu untuk beradaptasi dengan masa yang berada di London. Dan alhamdulillah, ketika mana perjalanan saya pergi ke luar negara, contohnya ke London, ke Spain dan sebagainya, Allah memang menguji kita setiap orang. Siapa-siapa pun kena akan dengan yang dikatakan jet lag dan sebagainya. Baik, itulah kita kena faham fitrah alam semula jadi itu sesuai dengan apa yang kepada dalam diri manusia itu sendiri, dan dia tidak akan menyeka ataupun menzalimi kepada manusia itu sendiri. Jadi saya rasa cukup itu saja untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Hai kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.